Mentadbir rumah tangga ibarat kita menguruskan sebuah negara. Suami mungkin merupakan Perdana Menteri, tapi isterinya yang di Pertuan Agong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Tuan Meja Al-Hafiz kita selaku pemudah cara program kita pada hari ini, kepada pegawai pemerintah yang berkesempatan hadir hari ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian. Memang benarlah bahawa saya tak pernahlah ceramah dalam dewan yang macam ni. Kan? Tak tahulah ni dewan ke tidak. Macam itulah ayat kan. Tapi istimewa. Saya rasa saya pernah sekali dekat dewan yang selebih kurang macam ni dekat Camp Syed Sirajuddin. Dia buat dekat open macam tu. Saya pernah digemas. Pernah lah. Dia tak ada masalah ada. Yang penting suasana kita ni, suasana majlis ilmu kita ni berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Itu yang penting. Dan bukan senang ya. Kalau memang tak jumpa ceramah yang hiasan ni kereta kebal 2 biji. Kereta perisai. 2 biji lontak kaki kanan. Sempena nak menyambut Samsul Debat. Okey lah tu. Kan ke memang ada sininya tak boleh. Boleh lah parking okey. Jadi makna kata itulah dia kan. Itulah dia orang kata dari segi adab menyambut tetamu macam tulah. Kan penghormatan yang diberikan, ucap terima kasih banyak. Tadi saya dah masuk dah. Dia kata tak boleh, minta maaf tuan, ini salah pintu. Pintu dia belah sana. Tapi bila masuk pintu belah sana, sudah masuk belah sini juga. Kan? Tapi mungkin itu pun adab juga tu. Sebab kena masuk ikut pintu yang betul. Kan? Jadi kita faham tu disiplin tu, kena ikut. Janganlah komplain lah. Kenapa macam ni tak ikut tempat orang? Sebab kata orang dulu-dulu, kek mana biawak manjek, kat situ hanya menyalak. Maknanya, mana ikut apa tau? Ikut rasam tempat itu. Jangan kata, tempat saya tak ada pun. Jangan banyak cerita macam tu. Nah, antara camp dengan camp pun berbeza-beza kan. Dia mungkin camp sini, pergi camp sini lain pula ragam ni, dia kena ikut lah. Kan, kena hormat. Macam tu jugalah kita. Kita hari ni bercerita tentang rahsia keluarga bahagia. Rahsia kebahagiaan keluarga. Dan bila sebut tentang kebahagiaan keluarga ni kadang-kadang, kita kena faham bahawasanya dia tak sama. Dia tak boleh. Aku ni nak didik keluarga aku ni, dulu ayah aku buat macam ni, okey, kenapa aku buat tak boleh? Ada beza sebenarnya. Itu sebabnya disebutkan, didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya. Kenapa? Zaman tak sama. Zaman kita dulu, TV pukul 5 baru start. Mungkin. Kan? Zaman kita dulu. Kemudian zaman sekarang, TV dah tak ada channel dah. Dah tak ada channel. Sentiasa ada. Sampai tak tahu dah nak tengok channel yang mana. Kan? Siap boleh record lagi. TV tu record. Lampau betul. Kan? Tak cukup dengan itu. Boleh tengok TV tu dekat mana-mana device yang kita tengok. Dalam phone pun boleh tengok TV sekarang. Sampai satu tahap orang pun tak tengok TV dah. Orang tengok YouTube. Tapi akan datang 10 tahun lagi mungkin YouTube pun orang tak tengok dah. Sebab orang ejek komen kau YouTube. Dulu bila orang dapat chit-chat kampung mamak. Ingat tak dulu? Chatting-chatting kan. Tak ada keluar gambar pun. Woi, kita rasa kita lagi moden pada orang. Rupa-rupanya lepas tu, ada lagi moden lagi. Dulu kita cakap, besok telefon kan boleh nampak muka. Orang tak percaya. Orang gelak. Tak ada mana. Gila apa? Rupanya ya betul hari ni. Kan? Lelaki tu, kena ambil video call supaya bini dia percaya yang dia kat mana. Bayangkan, walaupun dia berpangkat pegawai pemerintah. Ni contoh.
Contoh. Main. Walaupun beras kita beli, kan ayat dia. Tak, sebab orang perempuan hari ni dia tak percaya. Kecuali lelaki yang bergelar tentera. Itu dia percaya. Agaklah. Tak ada mana. Nampak? Ngeleng ni. Tentera lagi tak boleh percaya dia kata. Kan? Abang berkhidmat untuk negara. Jadi fahamlah. Jangan telefon. Ayat dia kan. Tak, sebenarnya rahsia ni sebenarnya setiap keluarga malahan. Mungkin juga setiap keluarga berbeza. Ada soalan orang tanya saya, Ustaz macam mana Ustaz? Kalau orang lelaki tu, duit gaji dia sebulan dia terus bagi kat isteri dia. Dan setiap pagi dia nak pergi kerja dia minta, bak duit belanja sikit dengan duit minyak motor. Setiap hari dia minta dengan isteri dia. Saya nak tanya, adakah itu menunjukkan bahawa lelaki itu lemah? Tapi kalau kawan-kawan dia dapat tahu memang jadi bahan. Apa? Kau bagi semua ke bini kau. Setiap pagi kau minta duit belanja dengan bini kau. Alah. Itu orang lelaki lah tu. Dia membahan kawannya. Tapi sebenarnya, mentadbir rumah tangga ibarat kita menguruskan sebuah negara. Suami mungkin merupakan Perdana Menteri. Tapi isterinya yang di Pertuan Agong. Kena faham. Dia mentadbir negara. Anak-anak perlu dididik dengan baik. Itu sebab rakyat, dia sayangkan Agong lebih daripada Perdana Menteri itu. Betul tak? Cuba tengok. Dia sayang mak dia lebih daripada bapak dia. Sebab bapak dia garang. Kan? Bapak dia garang, bapak dia sibuk, bapak dia kerja ke sana kemari. Dan yang paling sedih sekali, dahlah orang lelaki ni paling banyak bekerja, paling banyak buat orang tu berjuanglah untuk mendapatkan rezeki, tapi dia tidak pernah dianggap berkorban oleh orang perempuan. Orang perempuan yang boleh berkorban, jangan tak tahu. Macam-macam pengorbanan saya buat. Saya tak gitu, saya jaga anak. Saya besarkan anak, saya masak, pergi dapur, pergi pasar beli barang. Abang tak tahu. Penat. Saya berkorban banyak untuk keluarga ni. Suami pun membalas. Habis abang bekerja. Pagi petang yang melayan perangai orang ramai. Abang ni sebagai pegawai pemerintah ni bukan senang. Nampak je abang ni tersenyum tapi berdarah di dalam ni. Abang cari rezeki. Ini juga pengorbanan. Tak. Itu bukan pengorbanan, itu tanggungjawab. Tengok. Orang lelaki semua tanggungjawab. Orang perempuan je berkorban. Itu masalah tu. Tapi sebenarnya, ramai yang tak tahu tanggungjawab orang perempuan sebenarnya hanya dua. Dalam rumah tangga, orang perempuan ni dua benda je. Melahirkan anak dan melayan suami. That's all. Dah salin belum? Perempuan salin. Abang ingat tanggungjawab saya, layan abang, beranak. Tu je. Basuh baju, basuh kain, lipat kain, sidai kain, kemah rumah, basuh bilik air, besarkan anak, ajar anak. Semua tanggungjawab suami. Faham? Cuma orang perempuan, biasanya seorang isteri, sanggup membantu suami. Jadi orang lelaki kena hargai orang perempuan. Terima kasihlah yang tolong jaga anak kita. Susah nak tengok orang perempuan relax macam ni, orang lelaki yang duduk dekat meja VIP ni pegang anak. Susah nak jumpa. Susah nak jumpa. Kan? Termasuk yang bercakap ni, bukan cakap orang lain. Kan? Betul. Tapi orang perempuan tu, semua orang perempuan, dia akan cerita. Kalau orang lelaki tak appreciate, dia akan cerita. Bila dia cerita, kita kena appreciate lepas tu, walaupun lambat. Kalau kita balik tengok, ya Allah kemas rumah ni. Masihlah isteri abang kemas rumah ni. Jadi orang perempuan dia tak banyak cakap. Cakap dulu sebelum dia cakap. Kalau tidak, penatlah kemas rumah hari ni. Aduh, dia akan cakap. Dia akan cakap. Oh, ya ke? Oh, tak perasan pula. Yalah, betul lah. Abang memang tak perasan.
Sebab yang buat ini, bukan abang. Yang paling susah tu kita masuk bilik air, dia tanya. Tak nampak ke apa yang lain kat bilik air? Sudah. Memang kita tak perasan pun nampak sama di bilik air tu. Kenapa lah awak renovate kan? La ilaha illallah. Saya sental dinding tu semua, lantai semua, abang tak perasan ke? Perempuan. Orang perempuan kalau kita tak tegur, dia akan maklumkan dulu. Jadi kita kena puji dia. Sebab itu je yang ada. Satu, penat lah. Berapa bakul kain nak lipat. Tak pernah berhenti ke dia melipat kain ni. Penat. Penat tau, penat. Oh, ya. Telefon kedai Dobi tu. Biar dia datang ambil kat rumah. Macam tu sekali nak sayang bini punya pasal. Tu kena faham tu. Tanggungjawab perempuan. Tu sebab perempuan lahirkan anak ni salah satu pahala yang paling besar. Pahala berjuang di jalan Allah sebenarnya beranak ni. So kalau suami kata on tak on, on. Kau jangan cakap tak on, jangan. On. Tak pernah tak on. Macam tu ayat dia. Kan? Itulah kadang-kadang itulah. Cuma tinggal lagi budak-budak sekarang dia pandai. Bila cakap on tak on dia budak-budak faham kan. Anak kita faham. Pakai kod rahsia. Pakai kod MOS kan. Sekarang pakai lagi tak kod MOS tu? Yang. Bini menjawab turut. Okey. Contoh. Kan? Kalau turut, mana tak clear kan? Nah, sebenarnya memang hidup kita satu perkara lah. Hidup kita dalam dunia ni sementara. Hidup dalam dunia sementara. Dalam kesementaraan itu, janganlah kita isikan kehidupan kita dengan perkara yang sia-sia. Suami ada tanggungjawab pada isteri. Nabi kata, seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Iaitu termasuklah nafkah. Orang lelaki kena bagi nafkah pada isteri dia. Nafkah ni ada dua. Nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir kita tu, pakaian, makanan, tempat tinggal. Nabi kata apa? Berilah nafkah kepada mereka, tunaikan hak mereka, tempat tinggal, pakaian, makanan, dengan suasana kasih sayang. Maknanya bagi nafkah bukan, nah ambil, puas hati kau. Tak macam tu. Nah sayang, ni duit belanja bulan ni, abang harap cukup Ni je abang boleh bagi. Abang boleh bagi ni pun saya syukur dah. Terima kasih tau bang. Nah, menginsafi ceramah Samsul debat pagi tadi. Nah lah, abang tak pernah bagi nafkah selama ni, tolonglah ambil. Isteri abang, dia pun buka. Setakat RM20 tak payah bagilah bang. Jangan macam itu. Kalau isteri gaji rendah, suami gaji rendah, dia bagi sikit, itu satu kehebatan lah tu. Dia bagi RM20. Abang bagi RM20 ni, abang ada tak? Apa yang abang cakap? Abang ada tak? Adalah, pandailah abang. Jangan macam tu. Biar saya susah tapi jangan suami saya susah. Kadang-kadang isteri, waktu malam suami dah tidur, dia buka wallet suami dia. Betul tak perempuan? Kau mengaku? Betul tak? Buka wallet suami, tengok ada duit ke tak? Betul tak kan? Ya Allah, abang ni duit pun tak ada. Patutlah dia selalu pau dekat budak-budak bawah dia. Contohlah kan. Gelak yang muda tu. Dah, dia buka, ya Allah, suami aku ni nak makan macam mana kalau duit banyak ni? Kadang orang perempuan masukkan duit dia dalam tu. Betul tak? Betul ke tidak? Lepas tu kalau dia buka tengok banyak, dia ambil 2 helai. Kan? Tak sikit tadi kau ngaku, tak banyak kau tak ngaku macam tu kan. Tu saya pernah dengar ada ustaz tu cakap macam kisah Abu Sufyan tu, sebab dia kedekut bagi dekat isinya, maka isteri dia boleh ambil. Memang kalau suami kedekut, minta dulu. Kalau minta tak dapat baru ambil. Itu pun sekadarannya, bukan licin kau jangan. Kan? Betul tak? Betul. Kadang tengok sian suami tak ada, letak dekat dalam tu.
Kadang-kadang isteri siap bagi. Orang perempuan ni dia punya penyayang. Abang ada duit minyak tak ada kan? Ni ambil ni. Ambil RM50. Buat isi minyak motor apa semua. Sayang. Abang sayang saya tak? Oh, ada orang perempuan. Ambil ni. Tak, masalahnya isi minyak motor RM50 ni melempah ni. Dia kata, suami tu. Yelah, buatlah belanja abang sekali. Tapi tak susah kan, Sang? Susah apanya? Saya lagi susah hati kalau abang tak ada ni. Saya tengok dah wallet abang, tak ada duit. Ambil. Ikhlas ni. Ikhlas, bang. Elok-elok tau, bang. Kau jangan risau tau. Memang dia ikhlas. Tapi kau tunggu bergaduh tau. Bergaduh memang dia sebut balik. Sampai hati abang buat saya macam ni. Apa saya tak buat untuk abang? Abang ingat tak saya bagi pinjam itu? Dah bagi pinjam lah. Itu kau kata bagi ikhlas. Dia boleh berubah tu. Berubah. Kan? Kalau sikit, kita syukur. Kalau bagi banyak, contohnya suami bagi kan. Maklumlah, pemerintah. Ni tak adalah banyak sangat. Sayang, ambil lah, tak adalah banyak sangat. 2,000. Setuju tak, Om Puan? 2,000, setuju tak? Setuju ke tidak? Punya mata duitan. Contoh apa dia boleh setuju tu? Dia punya semangat macam dapat betul. Kan? Tapi kalau orang perempuan, dia pun ada career, dia pun boleh ada cari duit sendiri. Dia boleh je. Ya, ambil lah duit ni 2,000, tak adalah banyak sangat, 2,000 untuk bulan ni. Abang simpan je untuk abang, untuk keluarga kita. Saya tak nak abang, saya pandailah cari sendiri. Okey? Yang penting abang jaga keluarga kita. Saya tak nak duit ni. Orang perempuan boleh buat macam tu. Dan orang lelaki jangan risau. Dia takkan berlaku. Dia takkan berlaku macam tu. Kau jangan risau. Takkan berlaku. Kau hulu memang dia ambil ni, tak ada mana, dia tolak je. Kan jadi fikir dulu sebelum bagi. Tapi itulah dia. Bagi nafkah walaupun sikit, ini jugalah yang akan membawa kepada keberkatan dalam keluarga. Sebab benda tu Nabi pesan. Bagi dengan suasana kasih sayang. Nampak suami penat, kesian abang. Ayat tu. Nampak isteri penat, ya Allah kesiannya engkau. Kita tengok dia duduk dekat TV tu. Rambut kembang, tak sempat ikat. Baju bandel 18 lubang. Allahu Akbar. Dan pergi ceramah tadi elok pula nampaknya. Balik, orang perempuan balik sampai rumah, gerap buang tudung. Kembang tu. Waktu mula cari habitat dia. Dia mula pakai baju binatang tu, cari habitat. Baju kelawar. Kejar ruang tamu, kejar dapur. Tu yang suami balik tu, kalau ada anak perempuan 2-3 orang tu, suami balik dah terbayang berapa ekor kelawar ni. Kadang tu, pertama, dia benda basic lah, benda basic. Suami isteri, jaga 4 perkara. Pertama, jaga mata. Pakailah elok. Orang perempuan, tanya suami, abang suka saya pakai apa kat rumah? Cik abang cerita. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Jangan pakai. Abang ni agak-agak lah. Ni anak-anak semua nampak. Tak ya pula. Abang suka saya pakai apa? Abang suka kau pakai baju casual, relax-relax macam tu, macam t-shirt. Okey lah. Rambut tu ikat lah. Sedap mata mandang. Macam tu. Abang lah macam mana abang? Abang please lah berbaju kat rumah. Please. Kadang suami dengan kain pelekat, dengan tak berbajunya. Dah lah kain pelekat tu tak ada protection pula tu. Spena pun tak pakai. Dia juntai kakinya. Lepas tu terlelap depan TV. Terlelap. Bila terlelap, anak pula tengok. Kipas laju, berkibar kain. Anak tengah lancar sampai 3 kali 3. Apa tu? Kau tak nampak. Trauma budak tu. Seminggu tu bayang. Ya, men. Kan? Jaga mata. Orang lelaki pakai, orang perempuan tanya, kalau lelaki tu kata, abang suka sangat tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Masak pun pakai telekung. Kembang-kembang kat dapur tu pahal. Lembaga apa lah yang masak kat dapur tu. Maknanya mata. Kedua jaga apa? Jaga hidung. Wangi-wangi.
Wangi-wangi kat rumah. Contohnya kan, pakai SD perfume. SD perfume, Samsul Debat perfume. Bau dia jangan main-main no, tahan. Daripada pagi sampai maghrib. Bau international. Dia ada tagline, tak mandi pun wangi. Nampak suami terus capai. Bygone spray. Shield talk, mana sempat ke? Suami balik, apa bau teruk mana ni? Musim denggi bang, cakap tu. Wangi-wangi. Suami, isteri wangi-wangi. Dulu wangi-wangi, tapi bila dah kahwin, bau kontut bersepah. Janganlah macam tu. Adab tu. Depan suami sambil bawa dulang, maaf, sorry, la ilaha illallah. Berlawan-lawan. Biar senonoh sikit duduk kat rumah ni. Ketiga, jaga perut. Jaga perut maksudnya apa? Kalau suami, pastikan ada makanan untuk rumah tangga dia. Contoh barang-barang mentah. Orang perempuan pula, pastikan masak sedap-sedap untuk keluarga dia. Tak pandai masak, belajar masak. Kalau kita tak masak, tu yang suami sebelum balik rumah, dia singgah kedai tom yum. Kedai tom yum tu kau kena tahu. Budak perempuan kedai tom yum tu ambil order bukannya garang, lembut sangat. Main. Makan gapo, beh? Beh, makan gapo, beh? Si goreng so lagi, beh? Telur dadah so lagi. Sok kosong so lagi, beh? Mu so. Ambil. Man. Jangan main-main. Dia kalau dah jumpa geng dia, jadi tu. Masak sedap-sedap. Jaga perut suami. Yang suami pula jaga perut ahli keluarga dengan cari barang-barang, binatang-binatang nak masak. Ini barang pun tak cari. Awak tak masak ke? Dia boleh tanya soalan tu. Awak tak masak ke? Yang perempuan, abang tengok dalam peti ais tu apa binatang ada dalam tu. Rumah nampak? Carikan bahan-bahan mentah dia. Kemudian yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap perkataan yang pasangan tak suka. Jangan cakap benda yang sensitif, yang boleh menyakitkan hati pasangan. Jangan. Kalau tak sebab aku kahwin dengan kau, family kau tak tahulah jadi apa sekarang. Jangan guna ayat. Alah awak tu kalau tak sebab saya bagi duit memang tak nikah lah kita. Buka lagi cerita dulu. Jangan. Abang pergi mana tadi mah? Abang pergi Kuantan je. Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Ya Allahu Akbar. Kereta tu nama siapa diungkitnya? Bisa berbisa, tajam menikam. Cakap yang baik-baik. Orang perempuan dah kena berhenti dah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik cakap. Cakap baik-baik. Jangan kasar-kasar ataupun maksudnya kasar, jangan. Jangan macam tu. Jadi untuk berbahagia dalam keluarga, yang pertama, sistemkan. Ini rahsia yang pertama ni. Sistemkan keluarga kita ni dengan sistem agama. Tentu-tentulah kita cerita tentang sistem agama Islam. Pagi kejut suami sembahyang subuh. Abang subuh bang. Abang subuh. Kalau macam tu lah cara kau kejut, ada harapan dua-dua tak subuh. Kau ni mengejut, kau mengajak. Jadi kau kejut suami. Abang bangun subuh. Bangun bang, subuh. Kau apa dah ni? Macam tu, tegas sikit. Suami bangun, kalau boleh mandi siap, gosok gigi, ambil wuduk, dah mandi segar badan, barulah jadi imam dalam rumah. Ini dengan muka toya, air basi pun main lap-lap aja. Dia jadi imam. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Dia nak cakap lurus dah rapatkan saf, bunyi dia macam tu. Allahu Akbar. Anak kat belakang.
Penyakit bapak kita ni pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Betul senyap. Bini kat belakang. Waladhdallin. Dah habis. Habis Fatihah dah. La ilaha illallah. Cubalah bangun pagi tu, kejut abang subuh. Ayolah, pergi kejutkan anak-anak, abang siap sekejap. Oh, suami mandi semua keluar tengok anak-anak dah ready. Semua dah sedia. Lurus rapatkan saf. Allahu Akbar. Anak pun ni kan, wih ada gema wih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saja test speaker sini, sedap. Lepas tu isteri kat belakang, dia punya seronok dalam hati dia, suamiku. Waladhdallin. Bercahaya rumah dengan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itulah surah dia. Anak kat belakang, dah agak dah anak dia. Anak dah tahu dah bapak dah baca ayat apa. Daripada mula, pada dia kecil sampai ke besar, itulah ayat dia. Tak bertukar. Nak atainakul Allah, nak atainakul Allah. Bini pun tegur abang. Anak-anak kita semua sekolah tahfiz. Faham. Surah Ikhlas tu bagus. Ikhlas bagus bang. Tapi cuba sekali abang tukar ayat lain. Yalah malam ni abang tukar. Malam tu berdoa isteri dia. Apalah ayat baca malam ni. Bang malam ni. Sampai ayat. Waladhdallin. Amin. Semua tunggu. Sanyap ni. Berdoa bini. Duk. Apalah ayat dia nak baca malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjang malam ni. Dalam hati panjang pula surah bila. Allahu Akbar. Lah, sekatul lah. Asyad betul. Balik. Apa sekatul bang? Baru hari pertama satu ayat. Besok abang sambung lah ayat lain dia tu. Tak apalah. Janji dia jadi imam. Itu penting. Sebab kekuatan bila kita salat bersama ini adalah pada doa. Doa tu kalau boleh bahasa Melayu, baik. Ya Allah, kau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Protokol. Allah, Nabi, kemudian baru doa untuk orang lain. Kalau perempuan sembahyang seorang, Allah, Nabi, doakan suami dulu, baru doakan mak ayah. Perempuan bila dah kahwin, protokol kena betul. Tu kadang-kadang doa tak makbul sebab protokol tak betul. Bukan naskah aja protokol, doa pun protokol. Ya Allah, doa. Sesungguhnya aku bersyukur dengan segala kurniaan nikmat-Mu ya Allah. Aku sayangkan istriku ya Allah. Macam suka tak? Suka tak? Aku nak macam doa pula. Kau suka pula. Bini aku lah. Kau suka apa? Yalah, contoh kalau suami kita suka lah kan. Aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak kalau sini tengok mak dia. Ya mak, pandang depan lah. Sibuk orang nak feeling pun tak senang. Aku sayangkan anak sulungku, Alung, ya Allah. Long, nombor kau lah, Long. Aku sayangkan anak keduaku, Angah, ya Allah. Angah, nombor kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga, Alang. Tahu tak apa. Dia jawab tu.
Betul tak? Bila last kita doa macam tu, jangan balik dengan cuba mat. Anak tu akan terasa, dia sayang. Macam doa anak peksa tu, no? Ya Allah, anak sulung kami ini adalah harapan keluarga, ya Allah. Alung pandang adik dia. Pak, harapan. Dia bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ni, ya Allah. Kau berikanlah dia 12A, ya Allah. Alung dah menung, baru ubah muka Alung. Kenapa Alung? Subjek ambil 10 je. Macam mana lah dapat 12 tu, kata. Contoh. Dia pun tak tahu anak dia ambil subjek berapa. Apa tak? Tapi orang perempuan dalam bab doa ni kena hati-hati. Dengar betul-betul doa suami. Mana yang tak jelas, jangan diaminkan. Dia pandang, ya Allah kau berikan aku. Ya Allah. Akan tak jelas tu. Aku dah lama ingin lagi, ya Allah. Kau makbulkan permintaan kami untuk, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Amin, amin, ya Allah. Ya Allah, makbul. Kan? Besok tu marah. Sampai arti abang buat cari. Bukan kau yang mengaminkan semalam. Gitu. Kan, lain kali kalau dengar, ya Allah kau berikan aku, ya Allah, kita ke belakang, kuat sikit, kan, dia betul-betul. Orang lelaki nak sound orang perempuan, kadang marah depan-depan tak berani kan, dalam doa, ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah, kerana dia seorang yang degil, ya Allah, macam tu. Dia degil, ya Allah. Suami yang isteri belakang, dia macam mana? Dia jawab lah, menyaut kan. Menyaut, tetap menyaut orang perempuan. Itu dia. Jadi sistem anak-anak suruh mengaji. Ingat tak kita dulu-dulu masa kecil-kecil? Macam mana kita pergi mengaji? Macam mana ayah kita ajar ngaji? Tangan rotan kat sebelah standby. Walaupun tak rotan, kita kena tinggi suara je dah tak boleh ngaji. Betul tak? Tapi akhirnya kita boleh mengaji. Nampak tak? Dulu pergi mengaji. Kau nak jadi kafir tak nak ngaji? Pergi mengaji. Pergilah mengaji. Lip date a, lip bawah i, lip depan u, a, i, u. Ingat tak? Alif dua date an, alif dua bawah in, alif dua depan on, an, in, on. Lepas tu, ainate alam nate, ainate alam nate lam, mim ya mati bawah minun date na. Anu, panjang pula ni. Apa bunyi dia? Dia patut bunyi dia alamina. Patut macam tu. Alamina. Kita salah baca. Tengoklah panjang pendek macam mana. Buta ke apa? A tu panjang. La tu panjang. Mi tu panjang. Alamina. Bercalik. Nanti dulu kan? Dulu. Sekarang ada macam tu. Kurang lah. Sekarang pula baca abata saja hakada zaro. Sekarang semua main Iqra' dah baca Iqra' sekarang. Kan? Kita dulu tengok baris macam mana, baris bawah, baris atas, baris depan dulu macam tu. Kan? Dulu suasananya kan beza. Tapi sekarang mudah. Maklumat mudah, ilmu mudah, tapi pastikan sistem Islam tu ada. Lepas semayang, kita keluarga jangan apa-apa. Malam ini lepas maghrib akan ada tazkirah di rumah kita. Wahai abahku, siapakah yang bakal menyampaikan tazkirah itu? Tak lain tak bukan sahibul fadilah abah kau. Abah lah bagi poin. Malam ni abah nak cerita tentang kerukunan rumah tangga. Wah, apa kaitan dengan kami? Kau anak pun ada kaitan. Dengar ni. Abah pun cerita. Bagi nasihat. Ya, buat. Barulah rumah kita ada taman syurga. Yang kedua, carilah rezeki yang halal. Nak bahagia, cari rezeki yang halal. Tapi Nabi dah pesan. Anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Dan Nabi juga pesan, orang yang paling kaya,
adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Cari rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Itu pesan Nabi. Kita kerja askar. Mungkin mana yang pangkat-pangkat, yang tak ada pangkat tinggi sangat pun, yalah gaji pun tinggi mana pun taklah setinggi kerja orang kat luar yang swasta, private ni. Mungkin tak tinggi mana, tapi bila kita bersyukur, Allah murahkan rezeki kita. Dan rezeki ni jangan salah sangka. Ada orang tanya saya soalan ni bulan lepas. Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya, dia kata. Gila soalan. Saya kata, kita jangan bayangkan rezeki ni sama macam yang kita nak. Kadang-kadang Tuhan bagi rezeki apa? Rezeki suami romantik. Rezeki. Tuhan bagi rezeki anak pandai. Rezeki. Tuhan bagi rezeki rumah tangga bahagia. Rezeki. Tuhan bagi rezeki suami pandai bergurau. Rezeki. Tuhan bagi rezeki isteri pandai masak. Lempar apa pun jadi. Lempar sayur jadi daging. Gila tak gila? Dia masak apa pun menjadilah rezeki. Hubungan baik dengan mak mentua, rezeki. Hubungan baik dengan nipah biras, rezeki. Anak-anak menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, yang kita doakan tu. Maka itu juga adalah satu rezeki. Jangan ingat rezeki tu duit aja. Tak semestinya. Keluarga bahagia juga rezeki. Suami balik menyanyi tu. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapurnya, bagai pulau ni warna. Anak ulala. Indah alam. Beria dia menyanyi. Bahagia. Kan? Itu sebabnya hala tuju ni dalam rumah tangga kita ni, rezeki ni, cari rezeki yang halal. Jangan mengular kat tempat kerja. Saya dah cek dah. Dah cek. Dekat bengkel pembaikan, kem Batu 10 Kuantan tak berlaku perkara ni. Cik. Dia orang pun terkejut. Ya ke tak ada? Mudah-mudahan. Jangan. Jaga amanah kerja kita. Buat elok-elok. InsyaAllah keberkatan akan ada kepada keluarga kita. Anak-anak dapat nombor 1, anak-anak berjaya dalam peperiksaan, kita akan rasa gembira. Walaupun itu peperiksaan pertengahan tahun. Bukannya UPSR pun. Tapi kegembiraan itu tak tergambar dengan kata-kata. Okay? Seterusnya adalah hala tuju nak bawa keluarga kita ni ke mana? Biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Ajar anak-anak kita tentang solat. Ajar anak-anak kita tentang ibadah. Janganlah diajar anak-anak kita untuk berhibur semata-mata. Besok kita dah mati, kita dah masuk dalam kubur. Anak kita kahwin. Anak kita kata apa? Yang boleh tak esok pagi kita mulai esok kita subuh berjemaah nak? Kenapa pula? Arwah ni dulu tak pernah tinggal ajak solat berjemaah. Mengalir pahala. Walaupun kita dah ada dalam kubur. Ini tak, yang petani karaoke nak. Abang ni tiba-tiba je. Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke. Mampus kau dalam kubur tu. Saham apa benda yang kau tinggalkan tu anak kau tu. Kan? Ajar yang baik-baik. Keempat, kita kena cari jalan rahsia rumah tangga ni adalah kita mencari syurga Allah. Nak dapat syurga Allah ni dengan cara apa? Tiket dia adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni macam mana? Ibadah banyak-banyak, jaga solat, mengaji, berpuasa. Buatlah apa yang kita boleh buat, amalan yang kita boleh buat. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat keberkatan dan kerahmatan. Dengan rahmat Allah, bolehlah masuk ke dalam syurga. Dan begitu juga yang kelimanya adalah kunci untuk kebahagiaan ini adalah baik suami, baik isteri, baik anak-anak, sebagai ayah, sebagai ibu. Semua orang kena mainkan peranan masing-masing. Itu sebab bila orang tanya saya, kunci rahsia keluarga bahagia ni ada 5. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Dan yang kelimanya, kunci spare. Kunci rumah tu yang saya cerita tadi. Sistemkan keluarga kita dengan sistem Islam. Itu kunci rumah.
Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. InsyaAllah dia cukup buat kamu, kata Nabi. Ketiga, kunci kereta. Hala tuju nak bawa keluarga kita ni ke mana? Jangan bawa keluarga kita ni berhibur, bersuka-suka je, jangan. Kena didik tenaga agama. Macam contoh, ingat tak? Hadis yang Nabi ajar, didik anak-anak kamu bersolat seawal usia 7 tahun. Dan tetapi apabila masuk umur 10 tahun, mereka tidak bersolat, maka rotan. Kan? Nabi ajar. Tapi maksudnya tu mesti mula daripada 7 tahun. Bukannya terus saja 10 rotan. Salah. Daripada 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun memang dah diajar tentang solat. Jadi bila 10 tahun dia tak buat, baru rotan. Nak memberi pendidikan pada anak. Ibu bapa yang baik bukanlah ibu bapa yang hanya menurut kata-kata anak-anak dia. Tetapi mendidik anak-anaknya mengikut peringkatnya. Menurut Saidina Umar, didiklah anak-anak kamu itu 3 peringkat. Pertama, 7 tahun pertama. Kedua, 7 tahun kedua. Dan yang ketiga, selepas 14 tahun. 7 tahun pertama, layanlah anak seperti raja. Apa dia nak, bagi. Tak susah, kedai RM2 banyak. Yang kedua, selepas 7 tahun, layan anak. Layan anak seperti hamba. Dah mula bagi dia tugas. Mula bagi dia kerja. 8 sampai 5 sampai 14 tahun. Bagi dia kerja. Buang sampah, kemas rumah. Lap meja, basuh pinggan. Ajar. Sebab seorang hamba, tak semua benda yang dia nak, dia boleh dapat. Tapi, kita akan sukat untuk dia. Selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Dah mula berkawan dengan anak. Berbincang, bertukar-tukar fikiran dengan anak. Itu sebenar-benarnya. Dan Nabi ajar apa? Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu ini dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Kalau dia sayang Nabi, dia akan hidupkan sunnah Nabi. Kalau dia sayang Nabi, dia akan banyak berselawat ke atas Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, bihubbi ahlihi. Mengajar anak-anak kita menyayangi ahli keluarga Nabi. Dengan itu dia akan buka sirah. Dia akan tengok kelebihan ahli keluarga Nabi. Apakah kehebatan-kehebatan mereka, pengorbanan dan perjuangan mereka. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran. Dengan baca Quran. Didik anak-anak kita supaya dia celik Al-Quran. Baca Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan muslimin, dengan rahsia ni, dengan ibadah yang kita laksanakan, dengan amal ibadah yang kita buat, kita akan berbahagia. Dan pastinya, yang keempatnya saya kata tadi, yang keempatnya adalah tentang kunci spare. Semua ada kunci. Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Yang paling merisaukan bila sebut tentang rumah tangga ni adalah sebelum PKP, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Waktu PKP dia naik sekali ganda. Lebih dahsyat lagi. Sebab sebelum ni suami tak pernah duduk sebumbung dengan isterinya pada waktu kerja. Dan baru dia tahu betapa azab nak belajar kat rumah, nak menganak kerja kat rumah dengan tahap anak-anak nak belajar. Yang isteri pun pening kepala, isteri pun kerja tapi nak melayan suami, nak melayan anak lagi. Bukan satu keadaan yang senang sebenarnya. Tuhan uji kita macam tu. Jadi kena ingat perceraian ni adalah benda halal yang Allah tak suka. Selagi boleh dipertahankan, pertahankan. Jangan sesenang itu kita bercerai. Jangan, jaga hubungan. Dan salah satu ni saya nak tanya orang perempuan. Tolong jawab soalan saya. Bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Tengok tu bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Macam tu dia pula pandang aku ni. Bahagia letak kat mana? Hati. Pandai cakap orang perempuan. Bahagia letak mana? Hati. Tapi kebanyakan kita jadi tak bahagia kenapa? Sebab daripada hati ni dia naik perlahan, pergi ke tekak. Dia rasa sudahnya sampai ke ini dia bau, dah lelah sampai dekat mata.
Apa saya nak sampaikan adalah punca kebahagiaan rumah tangga kadang-kadang terganggu adalah mata. Mata suami dah tak tengok isteri dia saja, dia tengok perempuan lain. Mata isteri tidak lagi bersyukur dengan apa yang ada, sibuk mencari benda lain. Manusia jadi tak bahagia ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita dah ada. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Faham tak maksudnya? Kereta kita mungkin kereta kecil aja, tapi alhamdulillah kita pandang dengan mata hati kita, aku bahagia kereta ni walaupun kereta lama, dia masih elok, tak banyak meragam, jimat belanja, aku dah tak buat hutang lagi dah. Senang hati kita. Tapi melayan, orang tu kereta besar, takkan kita naik kereta ni je. Abang, anak kita 5, kita naik kereta kancil ni, aduh hai. Sibuk tengok apa yang orang ada, terlupa apa yang kita ada. Biarlah rumah kita tidak sebesar rumah orang, syukur ada rumah. Betul tak? Tu dia. Sibuk tengok apa yang orang ada ni. Biarlah rumah kita, rumah flat, rumah apartmen, rumah quarters, dia rumah bungalow. Rumah banglo. Syukurlah time tak ada orang, sunyinya sama. Malahan duduk quarters kan, tetap meriah walaupun tak ada orang. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah rupanya ingat mah kita. Syukur. Biarlah beg tangannya 5,000. Beg tangan kita hanya RM5 gambar Liverpool. You'll never walk alone. Pada siapa yang tak menyaksikan game pagi tadi, Liverpool menang 3-0. Dengan Brentford. Sekadar memaklumkan. Bola ni simple ya tuan. Bola ni simple. Bila kau dah dapat 2 biji, cari lagi sebiji, dapat 3. Itu je. Jangan kau dah skor 2, kau biar orang level jadi 2 sama. Faham? Rugi. Tak ada kena-mengena dengan hidup dan yang mati. Marah punya orang MU. Tak adalah gurau. Betul. Kadang sibuk tengok orang, apa orang ada. Buat apa? Biarlah wallet kita tu RM5, wallet dia RM5,000. Bukan boleh masuk almari. Masuk duit tebal dah tak boleh lipat. Tak payah nak bangga. Biarlah jam tangan dia Rolex. Jam tangan kita RM50 Yang jenis kalau hujan. Takut kena air. Syukur. Yang penting masa yang ditunjukkan sama. Dia naik kereta besar. BMW, Mercedes-Benz. Kita naik kereta kancil, Grand Viva. Kan Viva 660 pula tu. Syukur waktu servis tak pening kepala. Kau ingat apa BMW tu kalau sampai tu? Welcome to BMW. Tu 2,000 tu. Welcome tu 2,000. Kau naik Viva servis berapa ringgit? 200. Kau kira balik. Suruh kira balik. Syukur, betul tak? Kau naik Viva, kau memang ada muka lagi lah isi RM10 minyak. Kau naik BMW, cuba isi RM10 tak ada mahamun kat orang. Ni BMW isi RM10 kau tak teruk bangai. Betul tak? Betul tak? Biarlah dia naik motor superbike tu. Kita tak naik grup motor besar, kita bukan rider. Kita naik motor Honda Accord. Bukan Accord, Accord. Syukur tak banyak cerita. Kadang tengok orang naik ride tu, azab yang handle macam ni. Apa kerja kau bawa motor macam tu je jauh? Sampai Bukit Merah dah macam ni. Sama lah dengan hutan tu. Aduh. Syukur. Bila naik flight, dia pangkat tinggi pemerintah, dia duduk business class.
Kita duduk ekonomi. Syukur. Masa berlepas, masa mendarat, sama. Belum pernah lagi dia buat pengumuman, kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang-penumpang kelas ekonomi. Sila terjun sekarang. Mana ada? Tak ada. Banyaknya kain nak lipat. Jangan mongot kain banyak nak lipat. Syukur. Itu tanda kita ada pakaian. Kain ni baru tempah tahun lepas. Dah tak muat. Syukur tu tanda cukup makan. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin dan Aaron Aziz. Walaupun isteri kita tidak secantik Fazura Maya Karim. Syukur. Tutup lampu. Sama. Kau tanya piuris tu. Kau tutup lampu menyala, kau bukan Nilofa tu. Tak ada. Tak ada. Kan? Kita kau tutup lampu gelap. Raba-raba terasa. Okeylah. Apa lagi kau nak? Kan? Ini realiti. Kenapa orang perempuan komplain? Orang suami tidur berdengkur. Aduh, memekak lah orang tua ni. Aduh, syukurlah. Sekurang-kurangnya, dia tidur di sebelah kita. Bukan di sebelah orang lain. Jawapan malam ni. Kadang-kadang orang perempuan, dia sampai, abang tolong pusing belah sana bang, tak boleh tidur. Ada yang beradab ni, abang tolong pusing belah sana bang. Orang perempuan ingat ya, dekat tempat tidur, jangan menderhaka pada suami. Maksudnya orang perempuan jangan melakangkan suami. Faham? Jangan. Malaikat akan melaknat sampai ke subuh. Dah terlelap tak apa. Dah terlelap, kita tak sedar pusing. Itu lain. Yang suami jangan tunggu dia terlelap lah. Dia pusing. Derhaka bukan macam tu. Betul. Jangan membelakangkan suami. Melainkan suami minta. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur tengok muka kau ni, kau tu pusing. Ya macam mana rambut kambang, bodak sajuk, panuh. Contoh suami baru nak tidur, terperanjat. La ilaha illallah, terperanjat aku. Ya Allahu Akbar. Nak lembaga mana tidur sebelah aku. Korang kat luar kau main lawa lagi dah. Kan? Suami tidur berdengkur, jangan kita marah. Kadang ada yang pergi picit hidung suami tu. Minta nyawa kawan tu. Jangan dia buat macam tu. Memang suami dia kadang lepas kahwin dia dapat penyakit berdengkur tu. Kan sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada kan, kita tak pernah dengar pun kan. Nah kau tidur seorang memang tak dengar. Dia kalau tidur tu, kalau bunyi tu, ada yang bunyi mengunyah. Ada? Ada yang bunyi ngasah gigi. Krik, krik, krik. Ada? Yang paling dahsyat tu ada yang bunyi sombong kapal pun ada. Sampai pagi bini tak boleh tidur. So pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling teruk tu bunyi vibrate. Yang lagi penat tu, hujung tu dia cakap bahasa Rusia. Tak apa bahasa dia cakap pun tak tahu. Climax tu, orang perempuan pernah tak? Dia sampai tak boleh tidur, sampai duduk tengok suami dia. Pernah tak? Cakap. Pernah ke tak? Pernah tak tengok? Apalah kau tanggung ni bang? Dia climax tu bila dia sampai chorus. Dia berdengkur tu, dia tercekik tu. Kita pun tengok. Sonyap sampai pagi. Isteri langsung letakkan hidung ni. Hidup ke tak? Hidup ke tak? Hidup. Ada seorang makcik tu, dia kata, tak adalah masa lain yang paling makcik ingat kat pakcik kau time tidur lah.
Dah tak terdengar bunyi dia lagi. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Pak. Mulai hari ini, kalau suami tidur berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bang. Macam tu. Sebenarnya carilah kebahagiaan. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, kadang-kadang kita sibuk tengok orang yang lebih pada kita, terlupa tengok orang yang susah daripada kita. Kalau kita tengok orang susah daripada kita akan syukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, kita kena ingat, apa yang kita ada pada hari ini adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, mungkin kita tak kahwin. Mungkin kita tak ada anak. Belum izinkan. Akan ada anak mungkin. Doa banyak-banyak pada Allah. Allah tak izinkan kita ada duit. Maka belum izin, belum rezeki kita. Allah belum izinkan kita ni jadi senang lenang. Sabar. Akan tiba masanya. Allah akan memberikan kepada kita insyaAllah. Yang penting, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Usaha kerja rajin-rajin, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah akan murahkan rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, rasanya cukup setakat itu. InsyaAllah kalau ada soalan-soalan nak tanya. Ada tak soalan nak tanya? Silakan. Wah, dia biasa macam tu lah. Dia pemahaman dia tu mendalam. Kan? Okay, saya nak maklumkan sikit lah. Nak maklumkan sikit, ada sikit makluman. Apa-apa pun, sebagai kesimpulannya, dalam rumah tangga ni, dia memerlukan dua-dua pihak. Suami kena appreciate isteri. Ingat tak saya kata tadi? Tanggungjawab isteri hanya melahirkan anak, melahirkan suami. Tapi orang perempuan dah tolong buat kerja suami. Jadi lelaki kena appreciate. Terima kasihlah awak buat. Saya tak terbuat benda yang awak buat ni. Isteri boleh cakap, tak apalah bang. Abang pun bekerja. Bukan sikit-sikit. Abang cek rezeki untuk keluarga kita. Nanti nak beli barang Shopee, saya juga. Nak beli barang Lazada, saya juga. Jadi bang, kita sama-sama ya, jaga keluarga kita. Macam tu. Pemahaman ni penting. Kebanyakan kat luar tu, bila dia start berkira, memang masalah. Cari kesalahan, memang jumpa. Sebab kita manusia bukan sempurna. Tapi apalah salahnya, kesempurnaan itu kita dengan cara, dalam bahasa Jawa tu disebut, reciprocal process. Saling lengkap melengkapi. Jaga adab. Hormat menghormati. Sayang menyayang antara satu dengan yang lain. Kemana burung terbang melayang? Daripada sawah turun ke padi. Dari mana datangnya sayang? Dari mata turun ke hati. Bercintalah kita, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Berkasih sayanglah sampai ke akhirnya, tak ada masalah. Jaga adab, jaga tutur kata kita suami isteri. InsyaAllah bila kita saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat insyaAllah. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan terpahat di dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian menjemput, rasa nak junjung.